A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah subuh Taman Syurga Maya, yang mana pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan membicarakan satu topik berkaitan dengan sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya mengucapkan selamat datang kembali kepada semua geng-geng, tim-tim, follower tim kuliah subuh Samsul Debat TKSSD. Masih minta maaf, lama tak pesan tahulah atas kesibukan anak pula program My House ni dah jadi PKP. Alhamdulillah kita dapat bersua muka kembali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk makluman semua, ada yang tanya projek apa yang saya buat sekarang. Itulah dia, program My House yang mana akan mula bersiaran menemui anda semua pada hari Isnin ini jam 9 malam di TV Al-Hijrah. Program My House ni adalah kita menjelajah seluruh negara, seluruh Malaysia, di beberapa negeri yang kita dah pergi untuk season yang pertama ni. Kita repair rumah-rumah orang susah, kita mana yang kecil, mana yang boleh kita patut besar-besarkan ikut keperluan dia. Dan Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, ada beberapa lagi yang kita belum dapat selesaikan. InsyaAllah kita cuba selesaikan dalam tempoh yang terdekat ni. Mudah-mudahan anda semua dapat menyaksikan bagaimanakah banyak pengajaran dan banyak kisah, dan presentationnya agak berbeza tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok dia lain daripada program-program bantuan-bantuan asnaf yang pernah anda lihat sebelum ni. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua akan dapat pengajaran daripada apa yang dikongsikan nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertamanya sebelum saya memulakan kuliah pada hari ini, saya nak ucapkan terima kasih banyak pertama kepada semua penyumbang-penyumbang pada tabung dana Yayasan Haji Ismail. Terima kasih banyak, dan banyak bantuan-bantuan yang kita bantu untuk program My House ni. Ada juga saya keluarkan semangat untuk bantu asnaf ni daripada apa semangat tuan-tuan dan perempuan sekalian kemukakan. Dan pagi ini daripada biasalah tuan-tuan, memang waktu subuh macam ni tuan-tuan memang banyak yang bersedekah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan murahkan rezeki dengan segala keberkatan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Keduanya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang support produk susu kambing Al-Am. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan produk ini dapat diterima baik oleh semua. Alhamdulillah setakat ni memang seremoninya berkesan, sangat baik, terutamanya orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. InsyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita cerita tentang tajuk mengapa kita nak sedekah. Mengapa kita nak sedekah? Apa kelebihan-kelebihan ni sampaikan kita kena bersedekah. Sedekah ni tuan-tuan merupakan, apa maksud sedekah? Sedekah merupakan pemberian yang ikhlas sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Beri bukan hanya nak tolong orang, tapi sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Allah suruh kita tolong orang yang susah. Allah suruh kita bantu mereka fakir miskin. Kan? Dan Nabi sebut barang siapa yang nak melembutkan hatinya, nak melembutkan hatinya, maka banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Nampak? Sebab orang yang bersedekah ni orang yang lembut hati. Orang yang mudah, dia tak mudah marah, dia tak mudah, dia lembut hati. Dia senang memaafkan dan sebagainya. Jadi sedekah sememangnya tak dapat dipaksa, melainkan lahir dari hati untuk memberi berdasarkan kemampuan seseorang itu. Bagi ikut kemampuan seseorang. Erti sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali. Sedekah bukan saja dalam bentuk kebendaan, tapi juga boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk yang lain seperti pertolongan, mengajarkan ilmu, senyuman, memberi nafkah, berzikir dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu. Nampak? Maknanya ada benda-benda baik yang kita buat. Benda baik yang kita buat itu juga ada satu bentuk sedekah. Ini merupakan hadis yang dipetik pada hadis riwayat Bukhari tuan-tuan. Sebenarnya banyak alasan yang Allah berikan bagi golongan yang gemar bersedekah. Banyak sebenarnya, banyak alasan. Banyak alasan maksudnya banyak kelebihan-kelebihan. Maknanya benda-benda baik yang kita buat. Tuan-tuan, benda-benda baik ini tidak semestinya kita fikirkan benda yang susah-susah tuan-tuan. Bagi duit 10,000.
kita bina masjid. Yalah, itu benda baik yang kita dah buat. Kan? Kita sedekah, kita nampak orang susah, kita bagi. Tetapi apa juga benda-benda baik dan benda besar, benda kecil. Itu sebab saya kata, pedulikan apa orang cakap, buat apa yang kita boleh buat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia boleh memberi manfaat pada orang lain. Macam tadi lah kan, yang saya cerita tadi, alihkan, yang kita petik pada hadis tadi kan, alihkan batu, ada penghalang. Contoh kita naik kereta, ada pokok melintang. So, kita turun kereta, berhenti, kita tak mengelak, tapi kita turun berhenti, kita alihkan pokok tu, letakkan ke tepi. Itu satu bentuk pahala sebenarnya. Saya ingat itu saya dengan driver saya masa dalam perjalanan nak pergi ke Rompin, tak salah saya. Dalam perjalanan tu, kita sampai dekat sebelum Pekan Batu Kikir, ada seekor kucing, tengkot-tengkot tuan-tuan, anak kucing tu, dia macam kesejukan, dekat tengah jalan betul. Dekat tengah jalan betul, kami berhenti, saya pun turun, saya pun ambil kat kucing. Allah, kesian ya tuan-tuan, menggigil, mana nak letak? Sebab kiri kanan ni berluka ni. Hutan, semak, ini kan kalau kita letak kat semak kan, dia melintah balik. Apa yang kita buat? Kita gerak. Kita gerak, tak apa. Saya bawa masuk dalam kereta. Driver saya kata, kamu buat dia kencing cepat-cepat. Tak apa, jalan. Pergi pekan terdekat, sampai kat Pekan Batu Kikir, berhenti kat satu kedai makan. Terima kasih banyak. Ada satu kedai makan ni, saya berhenti, saya kata, boleh? Tak ada, tak apalah, saya bayar. Saya kata, saya order nasi, suruh campur dengan ikan sikit. Kucing ni nampak macam tak sihat lah. Dia makan sikit-sikit, makan, tapi dia makan lah. Tak lama lepas tu, kucing-kucing lain pun join dia. Tak apalah. Paling tidak dia duduk dekat masyarakat kucing tu, barulah saya sambung perjalanan. Masa tu sambung perjalanan pergi ke Rompin untuk syuting program My House ni lah. Jadi masa tu saya fikir, bukan nak cakap saya baik sangat tuan-tuan, tapi maknanya kita cuba buat apa yang kita boleh buat. Jangan kita fikir benda-benda besar, benda-benda kecil, benda-benda yang simple pun kita boleh buat sebenarnya. Okey? Jadi apa kelebihan yang pertama? Kelebihan sedekah ni pertama, menghapuskan dosa. Kan? Dengan bersedekah juga dapat menghapuskan segala dosa dan kesalahan terdahulu. Namun terlebih dahulu, mestilah segala dosa itu dikesali dan diinsafi dengan taubatan nasuha untuk tidak mengulanginya lagi. Maknanya dosa-dosa kita ada tu kita taubat dulu. Bukannya main cuci je, buat baik memang hilanglah dosa kita. Tak, bertaubat atas dosa kita sambil tu buat kebaikan-kebaikan yang banyak. Nabi Muhammad SAW bersabda, bermaksud sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan, maknanya dalam hidup kita ni, kita tak boleh tidak, kita kena mengaku kita memang ada dosa. Ada dosa, banyak dosa kita. Kita cakap orang, kita kutuk orang, kita cakap macam-macam lah. Kita kata dia tu macam tu, kata macam ni, dosa ribah, dosa fitnah. Ribah dan fitnah ni kemudian, itu cerita lain. Tapi maknanya kalau kita cakap dosa yang ada, maka kita minta ampun Allah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Dan gantinya kenapa? Dengan cara buat baik. Buat baik ni, budak baik itu juga adalah satu bentuk sedekah. Nampak orang susah, kita tolong. Mudah-mudahan Allah ampunilah dosa aku. Macam tu. Jadi buat kebaikan banyak-banyak apa yang kita boleh buat. Tak kira besar, kecil di mata kita. Mudah-mudahan besar, walaupun kecil, tapi diterima oleh Allah. Apa guna buat kebaikan, sedekah besar-besar, tapi Allah tak terima. Pun tak ada guna tuan-tuan masalah. Okey? Yang pertama. Yang kedua, memisahkan diri dari neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, kerana sesungguhnya sedekah itu pemisah dari api neraka. Selain daripada itu, walaupun bersedekah apapun, dengan bilangan yang sedikit, walaupun sedikit sekalipun, tetapi ia akan dapat mengelakkan diri kita daripada api neraka. Sabda Rasulullah SAW lagi, jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Nampak? Ni sekarang ni dah mula ni. Itu sebab saya bekerjasama, sebab saya sekarang ni bersama-sama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia, tak lama lagi kita akan bersiaran dengan anda semua dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kita dah order dah tuan-tuan ya, dah mula order kurma daripada kurma ajwa daripada negara Arab Saudi. Kita dah order, kita akan packing, kita akan bagi dekat asnaf. Jadi tuan-tuan pun boleh buat sebenarnya. Beli je kurma banyak-banyak, tuan-tuan packing, pergi hantar dekat rumah-rumah jiran. Cakap ni stok kurma untuk Ramadan. Buat macam tu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak akan rasa, apa orang kata, kita tak akan rasa apa terbeban sebenarnya. Memanglah beli tu mahal sikit, tapi bila dah bagi ke orang, lapang dah ada. Percaya cakap saya, cuba buat. Kemudian dilipat gandakan pahala. Sedekah adalah merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Allah SWT. Selain daripada menjadi amalan baik yang memberi ganjaran pahala kepada sesiapa yang bersedekah. Allah berfirman yang bermaksud, perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah
adalah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikenaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Maknanya tuan-tuan dan puan, buat sikit tapi pahala lipat-lipat kali ganda. Mana tidaknya tuan-tuan, kita bagi dekat orang doakan gitu, lepas tu orang tu dapat pula, mungkin dia kongsi pula dengan orang lain. Kan yang itu sebenarnya yang perlu kita hayati. Kita kadang kita memikirkan benda yang susah-susah. Kan? Sedekah ni lipat ganda pahala. Bagi contoh macam kita buat macam sedekah surau. Macam baru ni Madrasah Darul Atiq, Ustaz Mat Rizam minta kan. Sebab apa? Sebab nak bantu surau ni bukan kata kita nak tolong Ustaz Mat Rizam, tak. Kita tolong diri kita sendiri sebenarnya. Sebab surau ni, surau Madrasah Darul Atiq ni, surau muslimah tu dah retak teruk dan memang tunggu masa nak runtuh. Tu sebab diruntuh, robohkan betul, nak bina balik semula bahagian perempuan ni. Tu yang bila nak bina tu, sumbangan yang diperlukan. Kalau kita bagi tuan-tuan, pahala tu mengalir. Nampak? Lipat kali ganda. Selagi mana orang guna tuan-tuan. Walaupun kita dah masuk dalam kubur, dah masuk liang lahat dah mati berpuluh-puluh tahun, tetapi selagi mana surau tu tapak tu orang masih guna disebabkan sumbangan kita, maka pahala kita mengalir. Okey? Jadi bayangkanlah, setiap benda ibarat sebutir biji yang menunduk 7 tangkai. Setiap tangkai tu pula ada 100 biji. Bayangkanlah, macam tu lah bercambah-cambah pahala yang kita perolehi. Yang keempat, melalui jambatan Siratul Mustaqim dengan cepat. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kan? Kita minta tunjukkan jalan yang lurus kan. Jadi dari Siratul Mustaqim tidak ramai yang berjaya harungi dan akan menjadi lebih mudah kepada pemberi sedekah. Lalu janganlah kedekut, kerana sedekah akan menjadi pembantu dan penolong kita di hari akhirat nanti. Jadi sedekahlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita tidak akan menyesal. Malahan kita akan rasa syukur sangat kerana ada bantuan sedekah talian hayat kita ketika akhirat nanti nak merentasi Siratul Mustaqim. Rambut tu, ada yang kata pada orang yang apa ni, kalau jambatan tu macam nipisnya, berambut tu balah 7, tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Macam mana tu? Yang kelima, akan memadamkan kepanasan alam kubur. Itu kelebihan sedekah juga. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita cerita tentang sedekah ini, kadang bila masuk dalam kubur, masuk dalam kubur tengok panasnya, panas. Kenapa? Sebab kau dulu tak sedekah. Sebab kau dulu kedekut, kau simpan harta kau. Ada orang tu pula tengok, luasnya apa pasal luas sangat kubur aku ni, tapi tak adalah apa. Rupanya sebabkan sumbangan kita RM10 kita bagi dekat surau. Masa tu ikhlas sangat. Maka luas sikit lah, tak ada luas sangat, luas sikit agaknya lah. Masa tu, kenapa kalau aku tahu macam ni dengan RM10 yang ikhlas tu macam ni luas, kalau aku tahu aku bagi habis semua harta aku. Tak ada aku buat benda-benda yang sia-sia. Tapi masa tu dah terlambat. Kan kita dah ada dalam kubur dah pun. Tu sebabnya selagi boleh kita berbakti, selagi boleh kita sedekah betul-betul tuan-tuan. Jangan kerekut dengan harta dunia ni tuan-tuan. Ya? Buat. Tu sebabnya dikatakan, kalau digambarkan oleh ulama terdahulu, kalau lah orang mati ni dihidupkan 10 minit jadilah. Dia kalau bangun, dia bukannya cari saudara mara, dia akan cari kat mana dia boleh sedekah. Sebab apa? Dia dah tahu macam mana besarnya nilai sedekah di dalam kesannya kepada alam kubur dan juga akhirat nanti. Okey. Yang keenam, mendapat naungan pada hari akhirat. Apakah dia, macam mana dikatakan sebagai mendapat naungan pada akhirat? Golongan yang gemar bersedekah merupakan golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat. Namun dia haruslah ikhlas, iaitu tidak menghembahkan pemberiannya ataupun menunjuk-nunjuk ataupun riak kepada orang lain. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini tergolong. Dia ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada akhirat besok. Yang mana tak ada naungan selain pada naungan itu. Pada hari akhirat tak ada naungan lain. Naungan Allah je yang ada. Nak dapat naungannya ada 7 golongan. Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni semualah. Mentari ke, wakil rakyat ke, semua sama tuan-tuan. Semualah tak tanya. Itu sebab tuan-tuan tak jadi wakil rakyat, jangan marah tuan. Tu rezeki tu sebenarnya.
Tak payah pening-pening kepala. Tuan-tuan tengoklah hari ni, baca Rabi, tak apa, tak hantu harah kan. Tak payah minta-minta, tuan-tuan. Itu pertama. Yang kedua adalah pertama pemimpin adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan hatinya beribadah kepada Allah. Itu kedua. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Keenam, orang yang bersedekah. Itu kita cerita tadi. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Merahsiakan sumbangannya. Dan juga yang ketujuh, orang duduk bersendirian tapi basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Itu yang keenam tadi. Jadi mana sedekah termasuk dalam satu golongan yang mendapat naungan Allah, yang mana tak ada naungan selainnya. Okey. Baiklah. Itu merupakan hadis riwayat Bukhari, tuan-tuan. Yang ketujuh, dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan seksa. Itu yang kita nak tu. Kan, dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan seksa. Allah akan membukakan pintu syurga bagi golongan yang gemar bersedekah kerananya, asalkan niat sedekah adalah ikhlas dan tidak bertujuan buruk ataupun menunjuk-nunjuk. Masuk syurga tanpa hisab. Jangan belagak pula. Aku hari ni bagi sampai 10,000. Macam saya sebut yang tuan-tuan, yang sumbangan Yayasan Haji Ismail yang tuan-tuan dah bagi kat saya tu, yang masuk dalam akaun, kita dah masuk dalam akaun Doratik tu, saya kena beritahu. Bukan saya nak menunjuk, sebab tuan-tuan nak tahu ke mana pergi duit tu kan. Itu masa banjir kita dah bagi. Masa bulan Ramadan kita bagi dekat semua orang yang apa. Kemudian kepada orang memerlukan. Kemudian masa yang ni, program My House ni, ada yang sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan bagi ni, saya bagi dekat Asnaf. Contohnya, ada satu rumah dekat Pontian tu, kita bagi untuk buat septic tank dia. Sebab septic tank tak ada. Berapa tuan? 1,000. Nampak macam tompek tahi tuan-tuan. Tapi, itu untuk mudahkan daripada dia buang ke sungai. Kan? Kemudian begitu juga, ada satu rumah orang susah tu juga. Dia pergi kerja hari-hari nak menyara. Ini dia tak sihat. Macam mana tuan-tuan? Rumahnya teruk. Kan? Mencari, dia pun tak sihat sendiri. Dia sendiri, batu karang dia besar bola tenis tu. Dah buang keluar dah. Alhamdulillah. Tapi dia kerja pun dah tak apa-apa ni. Orang motor buruk sangat. Saya sumbangkan daripada tuan, saya sumbangkan RM1,000 untuk dia beli motosikal. Yang lain anak-anak dia tambah sana sikit. Saya lengkapkan, cukup kan dapat dia beli motor baru. Walaupun motor second tapi elok lah tuan-tuan. Nampak kemudian bagi bantuan Asnaf di Pontian. Kan? Bantuan Asnaf pun kita bagi. Maknanya, lepas tu baru ni kita bagi kat Darul Atik, kita bagi RM5,000 tuan-tuan untuk buat surau tu, sebab bahagian tu saham berkekalan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan jangan risau. InsyaAllah. Saya mungkin tak adalah pergi sampai apa kan, tapi mana yang sempat saya bagi, kita akan bagi insyaAllah. Saya pun tak ada nak simpan duit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa? Kita nak ramai yang dapat manfaat, yang mana yang boleh kita bagi. Sebab kita kena ingat, kenapa yang ni tak boleh? Allah gerakkan kita jumpa. Kita kena ingat. Itu pun satu persoalan juga. Bila kita tengok macam program My House kan, repair rumah orang cakap, banyak gaul susah, kenapa rumah ni dipilih? Memang kita takkan dapat puaskan hati semua pihak, tuan-tuan. Tetapi maknanya kita kena ingat, Allah gerakkan kita bantu seorang ni. Tapi yang susah berapa ramai? Berjuta lagi yang susah, tuan-tuan. Bukan dia seorang Tetapi kita kena tanya diri kita, apa peranan aku? Alhamdulillah, tuan-tuan, mana yang sumbangan tuan-tuan tu, insyaAllah kita salurkan kepada mereka memerlukan. Tuan-tuan jangan risau. Tetapi apa yang kita kena fikirkan adalah, kalau orang lain yang mempertikaikan kita, alah kau tolong ini, kau tolong ini, orang ni ramai lagi susah. Apa salahnya yang lain yang ramai lagi susah tu, orang lain pula tolong? Nampak? Kita tolong, mana kita boleh. Maknanya kita nak puaskan hati semua pihak, memang tak boleh tu kita faham. Okey, terima kasih banyak. Jadi makna kata, tuan-tuan sekalian, maknanya kita, dengan kita bersedekah, kita bantu orang, kan? Kita tinggal niat menunjuk. Macam saya explain tadi tentang menunjuk. Tadi saya bukan tunjuk. Saya share supaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian faham ke mana hala tuju duit yang tuan-tuan bagi, tuan-tuan sumbangan. Macam masjid lah. Macam masjid, nampak dia buat bilik air. Dia nampak dia buat kapet baru. Dia pasang kipas baru, pasang aircon, servis. Kadang perbelanjaan ada setengah masjid, dia letakkan dekat notice board tu supaya orang tahu duit pergi ke mana. Bukan dia nak tunjuk dia ada duit. Tak. Nak tunjukkan ke mana perbelanjaan yang ada. Tetapi itu tak termasuk dalam kategori ni. Menunjuk ni contoh macam belagak dengan orang. Wah, aku bagi RM50,000 macam banyak aku bagi ni. Orang lain tak ada. Bukan macam tu. Itu yang tak boleh. Itu ujub, riak, takbur, itu semua penyakit-penyakit yang kita kena buang pada dalam hati kita.
Yang ke-8, menambah rezeki dan kekayaan. Jangan sesekali kita bimbang akan berkurangnya rezeki kerana memberi sedekah kepada orang lain. Sesungguhnya dengan bersedekah akan meluaskan dan membukakan pintu rezeki kepada kita. Ini disokong dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi sebut tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali bertambah, dan bertambah. Tengok. Nabi sebut, takkan tuan-tuan tak percaya. Orang yang sedekah takkan kurang rezeki dia, melainkan bertambah, dan bertambah. Itu dia. Jadi makna kata tuan-tuan sekalian, yang rekod tuan-tuan, saya sendiri pun dah share banyak kali dah macam mana saya tolong saudara mara saya kan bila pergi umrah tu, saya bayarkan tambang dia orang. Sampai ke hari ni tuan-tuan, ada je rezeki. Saya tak, bukanlah kata kita apa, kita syukur. Ujian ada tak? Ada ujian tuan-tuan. Pernah susah tak? Pernah tuan-tuan. Tetapi apa pun kita percaya, apa Allah Ta'ala bagi kat kita ni, itulah yang terbaik. Apa Allah Ta'ala gerakkan kita buat tu, mudah-mudahan Allah bantu kita juga untuk kita meneruskan langkah kita dalam langkah seterusnya sampailah ke akhir hayat kita tuan-tuan. Okey. Yang ke-9, amalan yang tidak putus sampai mati. Itu dia yang saya sebut tadi, kan? Sedekah yang juga merupakan amalan pahalanya berpanjangan sehinggalah kita meninggal dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, anak yang saleh yang memohonkan keampunan untuknya ibu dan bapanya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Jadi mana kata tuan-tuan sekalian, sedekah ni kalau kita nak pula sedekah pada perkara yang boleh dimanfaatkan, maknanya dia akan berterusan. Contoh kita bagi kereta. Macam tadi bagi motor lah tadi, yang saya kata tuan-tuan bagi kat motosikal tadi, yang orang susah tadi. Hari-hari dia pergi kerja pakai motor tuan-tuan, mengalir pahala. Tu sebab kalau ada anak-anak jiran kita, anak-anak saudara mara kita, dia nak sambung belajar, kita pergi sana hulur RM50, ambil buat belanja. Dia ambil buat belanja tuan-tuan, dia buat makan apa semua untuk belanja dia. Kemudian sampai kat mesti dia belajar, apa dia belajar tu masuk, dia belajar tu dapat pahala, dan dia berbakti pada orang hasil pada ilmu, dia pun dapat pahala. Cuba fikir. Nampak tak? Itu kita ingat tu. Jadi kalau anak saudara tu cuti belanja, bagi duit belanja kan, kita bagi tu sebenarnya semua pahala. Bukan jangan tunggu waktu dia nak masuk register je. Kalau kita nampak dia balik kampung, kita jumpa kat kampung, macam mana belajar nak ambil RM5 duit belanja. Nampak? Bagi je. Kan? Bayangkanlah kalau tu sebab kalau kita dengar cerita Ustaz Aslin macam mana pembelajaran Ustaz Aslin dulu masa belajar dekat luar negara dulu, ditanggung oleh seorang hamba Allah ni, dan bayangkan pahala dia mengajar lagi, dia ceramah lagi pun dapat pahala. Tu tuan-tuan kena dengar inilah cerita dia. Kemudian memanjangkan umur, yang ke-10. Memanjangkan umur. Sungguh indah dan ajaib amalan bersedekah ini, sehingga Nabi SAW bersabda bahawa dengan bersedekah dapat memanjangkan umur pemberi sedekah itu. Dalam satu hadis riwayat Tabrani, Nabi beritahu apa? Sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Silang balik. Sedekah orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah daripada kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, sifat bangga pada diri sendiri. Allah Akbar tuan-tuan sekalian. Hebat betul sedekah tuan-tuan. Ya. Jadi panjang umur, nak sihat, sedekah banyak-banyak insya-Allah. Yang ke-11, mengubati penyakit. Mengubati penyakit. Dengan bersedekah seikhlas hati dapat menyembuhkan penyakit-penyakit orang yang bersedekah itu, kerana sedekah itu dapat membersihkan hati dan fikiran. Namun semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Saya ulang balik. Ubatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Dan begitu juga yang ke-12, menghindarkan dari segala bala dan bahaya. Sedekah juga sebagai penolak bala, musibah serta kejahatan terhadap pemberi sedekah. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, kerana musibah dan bencana tidak boleh mendahului sedekah. Sesungguhnya sangat besar. Nampak Segeralah untuk sedekah, Nabi kata, kerana musibah dan bencana tidak boleh mendahului sedekah. Kalau kita banyak tu halnya, banyaknya masalah aku ni, cek balik. Bila last kita sedekah?
Kan? Jadi sedekah bantu tuan-tuan. Bantu. InsyaAllah tuan-tuan. Mudah-mudahan. Sesungguhnya sangat besar ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai hambanya yang bersedekah. Oleh itu janganlah berkira-kira untuk memberi sedikit rezeki kita kepada golongan yang memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya pergi pada kesimpulan, jom kita tinjau apa komentar kita, sahabat-sahabat kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita tengok hari ni apa komen-komen hari ni. Apa komen, pertanyaan orang ni. Jom kita tengok, jom kita layan sikit. Ramai hari ni Okey, 219 komen. Tu dia. Norifah NA, terima kasih banyak. Salam Noraida Bidin, Maude Ahmad, Ramnah Bidin. Betul Ustaz, sedekah jadi penawar segalanya. Suhaila, Noria Ahmad, Nur Azimah Abdul Aziz, Rohanaya, kasihku Safia Raniasari, ma'lamu. Mimi Kamarudin, Nur Zura Mat Napiah, Wan Faz Ida, lama tak jumpa. Fazila Ibn Hajar. Waalaikumsalam. Zila Chun. Salam subuh. Wan Faz Ida. Waalaikumsalam. Mia Samia. Faliza Rosdi. Mia Samia. Jom mulakan sedekah subuh. Jom. Julia Rais. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Julia? Sihat ke? Teman-teman, Puan Julia Rais sehat-sehat saja daripada mana ni? Puan Asmida Admida Said, Rashifa Radin daripada Singapura. Terima kasih sahabat-sahabat daripada Singapura, Brunei, daripada Riyadh, daripada Leeds UK. Terima kasih banyak kerana mengikuti kuliah subuh, tim kuliah subuh Samsul Ubat pada hari ini. Su Bayu, apa khabar? Lama tak jumpa Su. Dah lama dah kita tak bersu muka. Macam mana tuan-tuan? Kita punya planning nak buat gathering, ingat tak? Kita nak buat gathering tim kuliah subuh Samsul Ubat. Kita jadualkan bulan 6 tahun ni. Kalau tengok pada kes COVID ni tuan-tuan, macam susah sikit lah. Tapi tak apalah, kita doa lah tuan-tuan. Mudah-mudahan. Kalau boleh kita buat tahun ni jugalah. Kalau dapat nak buat bulan 6. Tapi kalau tengok keadaan parah ni tuan, tapi kita cubalah tuan-tuan. Doa lah tuan-tuan. Bantuan Hasna Kebuntian, terima kasih banyak. Maude Ahmad, Farid Osman, Kawi Roza daripada Brunei. Subhanallah, tak lama lagi nak Ramadan. Semoga kita semua dipenemukan Ramadan tahun ni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Man Saujana 2, alhamdulillah 4 diikuti lagi. Noraini Noni, Waalaikumsalam Ustaz. Ani Rohani, Abu Iban, salam dari Kota Tinggi. Siti Absal, alhamdulillah. Ekin Berry, Waalaikumsalam. Niza Zek, Siti Absyah Safi'i, Julia Rais, Seka Doa, Subayu, Tok Daing, Tok Pi, Syaliah Yusof, Farah Syahsyibuk, Sis Aida, Noraini Amran. Cikgu saya, apa khabar? Cikgu, sihat cikgu? Untuk makluman semua, cikgu ni Noraini, Puan Noraini Amran ni cikgu matematik saya masa sekolah rendah dulu. Terima kasih cikgu follow pada ini. Cikgu, kuat semangat, sabar, doa banyak insyaAllah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan segala rezeki cikgu. Mudah-mudahan. Tak lama dah nak pencen dah cikgu. Tak tahulah cikgu apa ke, saya makin tua ke, saya pun dah tak sure dah. Okay cikgu, terima kasih banyak. Maude Ahmad, Paduka Ayahanda Akmal. Alhamdulillah pagi ni saya sekar dengan seorang hamba itu di pagi ni dan saya lapang dada. Alhamdulillah. Semoga Paduka Ayahanda Akmal terus dilapangkan dada untuk terus membantu mereka memerlukan. Nuraini Mak Zain, terima kasih banyak. Muhammad Ishak Kamarudin, sedekah dengan hadiah sama tak ganjarannya? Atau beli hadiah untuk seorang, adakah sama ganjarannya? Simple je. Bagi hadiah yang mana orang tu pakai. Bagi hadiah untuk orang tu yang orang tu suka. Kita gembirakan hatinya. Niat kerana Allah, insya-Allah ganjarannya besar. Sama tak sama, Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi ada ganjaran tak? Ada. Ikhlas lagi besar ganjarannya. Malahan yang paling besar mendapat naungan. Itu tadi lah 12 kelebihan. Itu pun masuk dalam bentuk sedekah. Romaina Ina, terima kasih sedekah subuh. Sa'diah Abdul Wahab, Opah Heritage Urutan Tradisional, doakan saya istiqamah melakukan ibadah insya-Allah, amin. Zali Kompang, salam subuh. Azlina Burhan, Maude Ahmad, Aliyah Sahal, Asmarina Kak Cik, Nur Faizah Ghazali, Norifah NA, Raudah Anif, Mia Kowe, Siti Absyah Sapi'i, Izham Leman, Haji Rah, Asmarina Kak Cik, Haji Rah, Nur Aina Nadrah, Asmarina Kak Cik Bidadari, Nur Aida, Hajirah, Hijrah, Hijrah bukan Hajirah, Hijrah. Raza dimasukkan syurga tanpa hisap, masuk syurga tanpa hisap insya-Allah. Kate Life Kate. Salam subuh dari Singapura. Hijrah. Minami Pak Atan, Teh Syafi.
Intan Sumayyah, Hijrah Asmarina Kak Cik, apa boleh, Amzar Naza, Faiza Ibrahim, Farid Osman, Ija Hashim, Muhammad Zairi, Evita. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat Cerita Ilmu. Bazir Azil, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja komen pada pagi ini. Jadi mari kita buat kesimpulan sikit. Tuan-tuan dan sekalian, apa pun saya ucap terima kasih sekali lagi pada semua penyumbang-penyumbang. Saya tengok tadi tak henti masuk sumbangan kepada tabung yayasan Najib Ismail. InsyaAllah kita akan terus panjangkan sedekah anda ni dalam membantu mereka memerlukan. Kebetulan saya ini memang menjelajah seluruh Malaysia. Jadi mana saya nampak keperluannya ada yang tak disediakan oleh pihak penaja, saya sendiri akan hulurkan sumbangannya tuan-tuan. Juga terima kasih banyak kepada semua yang support produk susu kambing Al-Am. Terima kasih banyak. Terima kasih juga semua yang support produk-produk daripada Samsul Ubat. You all boleh tengok, kan? Boleh contact siapa yang nak dapatkan susu kambing Al-Am, boleh hubungi 011-2085-3466. 011-2085-3466. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Jadi secara kesimpulannya tentang tajuk sedekah pada hari ini, hulurkanlah sedikit bantuan dengan kudrat yang ada. Apa kemampuan kita bantu tuan-tuan. Paling mudah dan ringan, senyumlah. Kerana sombong itu sifat yang tidak disukai Allah, bahkan menjauhkan kita daripada Allah dan menjauhkan punca rezeki. Mari kita sama-sama turut serta dengan apa-apa juga program sedekah dan juga wakaf dan sebagainya, kan, membantu satu dengan yang lain untuk pembangunan ekonomi, untuk bantu masyarakat setempat, bantu apa yang kita boleh kita bantu. Semoga kita menjadi sebahagian daripada hamba-Nya yang gemar memberi daripada menerima. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak sekali lagi kepada penyumbang-penyumbang. Terima kasih banyak sekali kepada semua yang support produk susu Al-Amr. InsyaAllah tuan-tuan, susu kambing Al-Amr sedap, lazat, berkhasiat, kaya dengan khasiat tidak ada bau tuan-tuan. Dapatkan segera, sementara stok masih ada. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.